Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ar-rahmatil muhda wa ni'matil musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatizah dan ustazah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama, dan tajuk yang diberikan kepada saya pada pagi ini, kita tidak menggunakan kitab biasa kita. Tajuk kita pagi ini iaitulah kita bertemakan Ahlan ya Ramadan, maksudnya selamat datang wahai Ramadan yang akan mengunjung tiba tidak lama lagi, lebih kurang 2 hari lagi. Hari Isnin, lusa malam kita dah start tarawih. Kalau nampak ada bulan, kalau kata puasa hari Selasa, Isnin malam kita dah mula tarawih. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Walaupun kita kata tinggal 2 hari lagi, tapi tak jamin juga 2 hari pun kan. Kerana macam-macam benda Allah Subhanahu wa taala boleh tentukan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita sebut tentang Ramadan, maka pertama kita kena faham kenapa Allah Subhanahu wa taala beri Ramadan kepada kita. Walaupun berpuasa tu Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita dan juga umat-umat terdahulu daripada kita. Seperti mana firman Allah taala dalam suratul Baqarah yang masyhur yang kita biasa dengar, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu as-siyam. As-siyam ni maksud dia apa? Siyam ni bukan siam tu, siyam ni maksud dia puasa, ataupun sebenarnya dari sudut lafaz bahasa dia adalah menahan diri. Menahan diri maksud dia puasa, menahan diri, tapi kita puasalah bahasa kita ni. Menahan diri dari dan berpuasa ni seperti mana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu daripada kamu. Maksud dia apa? Maksudnya kita puasa, umat-umat terdahulu daripada nabi-nabi terdahulu juga mereka berpuasa, termasuk Bani Israel, mereka juga berpuasa. Cumanya kita kata bahawa mereka ini berpuasa tetapi mereka tidak mendapat kelebihan Ramadan seperti mana kita. Ramadan punya kelebihan, pahala yang kita buat dapat berganda ni Allah Subhanahu wa taala cuma beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kenapa puasa? Kita puasa, umat dahulu pun puasa daripada nabi-nabi terdahulu, tetapi kelebihan Ramadan Allah Subhanahu wa taala hanya beri kepada kita tetapi tidak diberi kepada umat dulu. Puasa tapi Ramadan kita saja dapat, umat dulu tidak dapat. Ini kerana salah satunya adalah tanda maha adil Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala beri kepada mereka kelebihan, iaitulah panjang umur. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah taala tarik sikit kelebihan tu, iaitulah kita umur agak pendek banding umat dahulu. Dan pendek kita ni bukan beza tu main 5-6 tahun tuan-tuan, main ratus tahun dengan umat-umat terdahulu. Seperti mana yang masyhur, iaitulah Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaum dia siang malam selama berapa lama? Alfasanatin illa 50 ama, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia. Ini bukan cerita dongeng, ini cerita yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Dakwah saja 950 tahun. Jadi umur Nabi Nuh berapa lama? Kata Imam Ibn Katsir, lebih kurang umat Nabi Nuh ni lebih kurang 1300 ke 1500 tahun umur dia. Panjang tuan, 1500 tahun. Maknanya kalau
Masih lagi kita ni umur 1500 tahun. Ada di antara kita sempat jumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah 1400 tahun kan. Maknanya ada orang yang sempat berjumpa. Kalau lah kita dapat umur tu lagi 1300, 1500 tahun, jenuh kajian nak bayar pencen. Kalau pencen umur 1000, ada 500 tahun lagi nak bayar pencen tu. Baik. Ada dalam kalangan umat-umat terdahulu daripada Bani Israel, umur mereka ratusan tahun, 300 tahun, 500 tahun. Sebab tu bila kita baca hadis, kita akan dapati Nabi cerita bagaimana umat-umat dulu mereka punya amal sampai ratus-ratus tahun. Kita baca hadis kan banyak Nabi cerita pada sahabat. Jadinya bila umat dahulu umur dia panjang, maka dia ada banyak masa untuk buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana umur ni kan modal untuk kita dekat akhirat. Bila umur banyak, banyaklah modal dia. Bila umur pendek, maka modal dia tak banyak. Kita kata macam umat Nabi Nuh tadilah, kita kata ambil average meninggal 1400 tahun. Kalaulah dia hidup, orang tanya dia, bila kau nak pergi surau, bila nak start taubat? Kita tunggu aku umur 700 nanti aku pergi surau lah, dia kata. 700 tahun dia enjoy katak puru, 700 tahun lagi barulah dia amal ibadat. Itu pun dia masih ada 700 tahun lagi untuk buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita umat Nabi Muhammad SAW ni, kelebihan tu dah tak ada dekat kita dah. Kita ni umur pendek-pendek. Nabi kata baina 60 wa 70, 60-70 tahun lebih kurang. Ada orang yang Allah Ta'ala beri lebih, ada orang yang Allah Ta'ala tarik tak sampai 60 tahun, 40, 30, 20, dia meninggal awal. Jadinya bila kita kata umur kita tak berapa panjang, maka peluang untuk kita buat amal pun tak sama macam umat dulu lah. Umat dulu dia ada banyak masa, kita tak ada banyak masa nak buat amal. Bila kita kata tak banyak masa nak buat amal, kita pun dalam seharian amal kita berapa minit sangat lah yang kita buat. Imam Ghazali rahimahullah kata dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia kata kalau seorang tu tidur 8 jam sehari dalam hidup dia, ni tidur malam yang wajib 8 jam sehari dalam hidup dia, bermakna dia telah tidur 20 tahun daripada kehidupan dia. Itu kalau tidur 8 jam malam saja. Dan kalau dia tidur dalam kuliah subuh, tidur dalam khutbah Jumaat, tidur dalam macam-macam lagi, campur ni takut balik kuliah subuh, dia sambung tidur lagi ni, dia tu dah lebih 8 jam lah tu. Tu tak tahulah berapa banyak masa daripada hidup dia dihabiskan untuk tidur. Tuan-tuan, kita cerita tidur 8 jam. Kita sembahyang ada 8 jam tak tuan-tuan? Sembahyang campur sembahyang sunat, baca Quran apa semua. Kita kata kalau tuan-tuan baca Quran lebih sikit, mungkinlah cecah 1 jam lah kan. Mungkinlah campur 1 jam, 1 jam lebih. Saya ingat kalau kita baca Quran pun tak sampai lah 2-3 jam lah. 1 jam, 1 jam lebih, 2 jam mungkin macam tu lah. Kata itu pun kita kata kalau orang ni satu hari ibadah dia sampai 2 jam, kita kata banyak agak ni kan. Banyak lah 2 jam. Tak boleh nak lawan dengan tidur kita 8 jam tuan-tuan. 2 jam tu kalau kumpulkan dalam kehidupan kita yang tak berapa lama ni, tak berapa sangat dah yang kita buat. Dan 2 jam tu pun bukan daripada muda kita buat 2 jam ibadah begitu. Adalah waktu-waktu tertentu dan bukan istiqamah pun. Kejap okey, kejap buat, kejap tak buat. Baca Quran tiba-tiba 1 hari 1 juzuk, lepas tu 4 hari tak baca, kena baca balik kan. Jadinya kita nak kata bahawa kita ni kalau Allah Subhanahu Wa Taala kira kita ni, kita buat satu amal dapat satu pahala, macam umat dulu buat satu amal dapat satu pahala. Bermakna kalau dekat akhirat nanti, orang dulu dia akan bawa banyak pahala lah, sebab dia ada banyak masa. Tapi kita ni umat Nabi Muhammad ni tak banyak masa, jadi tak banyak buat pahala. Jadinya Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni peluang, iaitulah dengan sebab tempat dan sebab masa. Boleh berganda pahala yang kita buat. Umat Nabi Muhammad ni diuntung, buat sikit dapat banyak, buat sikit dapat banyak. Niat buat baik pun dah dapat pahala. Tak buat lagi, niat baru dapat pahala. Buat baik dapat 2 pahala. Dan Allah Ta'ala boleh gandakan lagi. Niat buat dosa, tak kira dosa, tak dapat dosa lagi. Tuan-tuan baru niat nak buat dosa, tak dosa lagi. Buat dosa, bertaubat, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata bahawa Allah Taala jadikan umat Nabi Muhammad ni satu kelebihan, dia buat satu benda dapat berganda pahalanya. Satu dengan sebab tempat, 2 dengan sebab masa. Tempat iaitulah kita pergi Masjidil Haram, seperti mana yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 100,000 kali ganda. Bila kita solat sunat dekat sana, bila kita qiyamul lail dekat sana, kita baca Quran dekat sana, pahalanya 100,000 kali ganda Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Banyak. Tu yang ada orang bila pergi umrah balik tak muncul-muncul surau.
Kata kenapa tak pergi surau? Dia kata aku dah kumpul banyak dah hari tu, jadi tak payah pergi surau lagi dah. Dia kata dia bukan kira macam tu. Dia kira tu untuk akhirat, dulu kena tambah lagi, tak cukup juga sebenarnya. Jadinya tu dengan sebab tempat, dengan sebab masa. Antaranya adalah dengan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala beri kita bulan Ramadan. Mungkin ada orang yang dia tak ada kelebihan rezeki, tak cukup untuk dia pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah, haji dan sebagainya, tak cukup duit. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang yang semua orang ada, iaitu dengan sebab masa, dengan adanya bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan tu adanya bulan yang malam yang khairun min alf syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Iaitulah kita kata, kalau kita baca asbabun nuzul, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Lailatul Qadar ni, sebab orang dulu punya umur panjang lah. Kan Nabi SAW cerita pada sahabat tentang Nabi Sam'un Al-Ghazi kan. Sam'un Al-Ghazi, Nabi Sam'un ni adalah Nabi yang kuat, badan dia kuat, dan dia ini musuh-musuh dia cari jalan macam mana nak bunuh dia. Maka musuh-musuh dia akhirnya berpakat dengan isteri Nabi Sam'un ni. Tuan-tuan, dulu Nabi-Nabi dahulu ujian dia adalah pada isteri dan anak-anak dia. Kita baca kisah-kisah Nabi dulu, isteri dia pun melawat dia. Nabi Lut AS, isteri dia pun melawan dia. Sama dengan macam Nabi Sam'un ni tadi. Nabi Sam'un ni tadi, musuh dia berpakat dengan isteri dia. Dia kata nanti bila Sam'un tu tidur, ikat dia. Maka isteri Nabi Sam'un pun bila Nabi Sam'un tidur, ikat dengan dia. Bila ikat tak boleh bergerak Nabi Sam'un ni. Tapi rupanya Nabi Sam'un ni kuat. Dia tarik sikit, putus ikatan tu. Maka dia tanya pada isteri dia, dia kata kenapa kau ikat aku? Dia kata semua orang kata abang kuat, saja nak test. Memang kuat sungguh, dia kata. Nak test. Besok malam Nabi Sam'un diikat oleh isteri dia dengan rantai besi. Rantai besi. Bila ikat dengan rantai besi, ingat tak lepas. Lepas juga rantai besi. Ni kuat Nabi Sam'un ni. Akhirnya isteri dia kata, bang, setiap orang kan dia ada kelemahan. Saya kan isteri abang, boleh tak cerita pada saya apa sebenarnya kelemahan abang? Kan orang yang kebal-kebal mesti ada kelemahan. Macam kita tengok cerita P. Ramlee apa, Menteri Pasola tu kan, kelebihan dia, kelemahan dia apa, bulu runcing dicuk dapat kaki. Dia sama Nabi Sam'un ni, dia ada kelemahan juga. Maka akhirnya sebab percaya ke isteri, dia pun bagi tahu bahawa kelemahan dia adalah kalau nak ikat dia, kena ikat dengan rambut dia. Rambut dia panjang lah agaknya, kena ikat dengan rambut dia. Maka isteri dia bila tahu kelemahan tu, bila dia tidur, dia dapat rambut Nabi Sam'un ni, akhirnya diikat Nabi Sam'un ni. Bila diikat Nabi Sam'un ni tak boleh lepas, samalah macam dia cakap tu. Maka dibawalah kepada musuh-musuh dia. Akhirnya musuh dia ketika nak bunuh Nabi Sam'un, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bernazar, dia kata, ya Allah, kalau kau lepaskan aku daripada ikatan ni, aku akan berjihad di jalanmu selama 1000 bulan. Jadinya Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan doa Nabi Sam'un ni tadi, terlepas. Dan dia keluarkan pedang dia berjihad selama 1000 bulan lawan musuh-musuh dia. 83 tahun lebih kurang macam tu lah kan, 1000 bulan ni. Sebab umur dia panjang, dia ada masa lah untuk 1000 bulan. Ni umur ratus-ratus tahun punya cerita ni. Jadi bila sahabat dengar Nabi SAW cerita macam ni, dia kata, sahabat kata, untungnya orang dulu berjihad saja boleh 1000 bulan, umur panjang. Berjihad saja boleh 80 tahun lebih. Berjihad je, tak campur ibadat lain. Berjihad saja boleh 83 tahun lebih kurang macam tu. Untungnya sebab orang dulu panjang umur. Maka disebabkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalaulah kita istiqamah beramal dalam malam Ramadan, dia tuan-tuan kena ingat, walaupun kita kata masyhurnya pendapat ulama berdasarkan dalil bahawa Lailatul Qadar tu biasa malam hujung, 10 akhir, malam ganjil. Ada yang kata kalau Jumaat jatuh malam 25, malam 27 tu Lailatul Qadar. Tapi tuan-tuan kena ingat, di sana ada juga dalil yang menyebut bahawa Lailatul Qadar dia boleh berlaku bila-bila masa. Boleh jadi malam ketiga, boleh jadi malam kelima dia jadi Lailatul Qadar. Kenapa? Kerana dia rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ni main sport-sport, kita kata tu yang ni malam ni tengok macam ni, ada ni kot Lailatul Qadar ni kan, kita buat. Besok ni gaya tak Lailatul Qadar ni rasanya kan, tengok bukan malam ganjil, bukan hari Jumaat, kita pun tak. Maka ditakuti kita akan rugilah. Kalau kita buat daripada awal sampai habis, tuan-tuan istiqamah, konsisten daripada malam pertama Ramadan sampailah malam terakhir Ramadan, tuan-tuan konsisten dengan amal ibadah,
pasti kena lah. Kalau tuan-tuan buat, mesti pasti akan kena salah satu malam tu Lailatul Qadar. Tuan-tuan akan dapat pahala seperti mana tuan-tuan hidup lebih kurang 83 tahun. Tapi tuan-tuan kena ingat, dia bukan bersamaan dengan 83 tahun, bukan bersamaan dengan 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bermakna dia boleh jadi 2000 bulan ke 3000 bulan ke, terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi berapa. Kita katalah kita ambil minimum 1000 bulan. Tuan-tuan jumpa Lailatul Qadar tahun ni 83 tahun. Tuan-tuan jumpa tahun depan 83 tahun. Amal tuan-tuan dikira, digandakan. Tuan-tuan jumpa lagi sekali 83 tahun, 83 tahun. Walaupun kita umur tak panjang macam umat dulu 100 tahun, tapi pahala kita menyamai umat-umat dulu 100 tahun. Kerana Allah Ta'ala telah memberi gandaan-gandaan kepada kita. Bahkan mungkin kita boleh beat umat dulu, kita boleh lawan umat dulu punya pahala. Kerana apa? Kerana terlalu banyak ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak peliklah kenapa hadis-hadis yang kita baca bahawa umat yang pertama akan masuk syurga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kerana amal kita telah digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadinya bila kita kata nak kejar Lailatul Ramadan dan juga Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu Wa Taala gandakan pahala kita, maka kita kena jadikan Ramadan sebagai pesta ibadah. Kita kena penuhkan Ramadan ni siangnya dan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tak tahu tahun depan Ramadan kita berjumpa lagi ataupun tidak. Tahun ni kalau kita jumpa, kita akan penuhkan, kerana inilah bekalan untuk kita dekat akhirat. Seorang ni ada satu riwayat yang menyebut bahawa lebih kurang dia kata, kalaulah ada dua orang yang meninggal dunia pada umur yang sama. Kita kata seorang ni meninggal umur 60, tapi dia meninggal sebelum Ramadan, dan kawan dia ni meninggal umur 60 juga, cuma meninggal lepas Ramadan. Di akhirat kelak, orang kawan dia ni tadi, walaupun dia meninggal umur sama, tapi kawan ni beza mungkin sebulan sebab dia sempat Ramadan. Yang ni tadi dekat akhirat, pahala dia akan jauh meninggalkan kawan dia yang meninggal sebelum Ramadan. Sebab itulah Nabi ajar kita supaya Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah Ramadan, sampaikan Ramadan. Sebab apa? Sebab kat akhirat dia akan jadi jauh beza. Macam kawan ni hidup jauh lebih lama. Sebab apa? Sebab gandaan pahala punya pasal Allah Ta'ala beri pada bulan Ramadan. Jadi kita nak kejar supaya kita boleh pulun amal ibadah sepanjang bulan Ramadan. Maka nak tak nak, kita kena warming up daripada awal. Dia tak boleh tiba-tiba kita nak terjah bulan Ramadan, kita terus nak buat semua amal. Dia takkan jadi dah tuan-tuan. Saya Alhamdulillah Allah Ta'ala tentukan hafal Quran, jadi imam tarawih ni sejak daripada zaman sekolah, umur 15, 16 dah jadi imam tarawih. Jadi merata dah jadi imam tarawih ni. Trend dia sama dah tuan-tuan. 2 minggu hilang balik. Mana-mana sempat-sempat dah jadi imam, mana-mana sama je. 2 minggu dia hilang balik. Ni surah yang saya jadi imam dekat Bangi ni dah tahun yang ke-7, tahun 8 ke tahun ke-9 dia tak nak lepas saya. Memang surah tu dia kata ikat kontrak mati, dia kata. Itu mujur tempat tu ramai kawan-kawan kita Bangladesh kerja hilang. Jadi lepas minggu kedua, geng-geng ni lah ramai memenuhkan saf kan. Pandang belakang, aqimu sufufakum. Tadi dulu tengok, oh ramai juga. Tapi tengok muka orang kita nampak tak berapa ramai juga kan. Yang ramai geng-geng. Alhamdulillah. Sebab apa ramai yang tewas dekat pertengahan Ramadan, ataupun suku pertama Ramadan lah, tak sampai ke pertengahan suku pertama. Seminggu pertama tu tuan-tuan jangan panik lah. Jawatan kuasa surau kan, jawatan kuasa surau yang baru, pengerusi surau, jangan panik. Jangan panik. Mungkin lebih daripada sembahyang Jumaat kan. Mungkin habis semua sampai ke keluar. Tapi jangan panik, jangan risau. Dia sekejap je, seminggu lebih macam tu, dia akan balik semula kepada keadaan yang agak normal. Muka-muka tuan-tuan yang normal ni akan nampak balik. Tuan-tuan akan tengok balik, oh jumpa balik muka-muka biasa kan. Biasa tuan-tuan bawa motor parking kat spot tu. Tu memang spot tuan-tuan, orang dah tahu dah takkan kacau. Spot tuan-tuan orang akan kacau seminggu tu. Tuan-tuan tak jumpa parking seminggu tu. Tuan dah, ni aku selama setahun aku parking kat sini, tak ada orang kacau. Tiba-tiba orang ambil, tak apa, seminggu tuan-tuan sabar. Saya minggu pertama parking imam kena sapu dekat surau tu kan. Dah lah surau tu dia kena lalu kawasan apartmen sikit. Jadi parking luar jalan tuan-tuan. Parking luar jalan seminggu pertama. Lepas dia tu imam nak parking tepi mimbar pun boleh, tak ada orang kan. Tak ada orang kat situ. Jadinya kenapa ramai yang tewas dekat pertengahan jalan ni? Kerana tak buat persiapan daripada awal. Dia macam gini lah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tak biasa exercise, tak biasa berlari, tuan-tuan pergi kedai runcit jarak 200 meter pun naik motosikal. Dan nampak kedai runcit depan rumah tu naik motosikal.
Jalan punya malas. Kalau parking supermarket tu macam isteri saya, selagi ada parking dekat dengan pintu, selagi tu dia suruh, tu bang ada parking lagi, tu bang ada parking lagi. Kalau kita dah parking tu, dia kata, tu tengok apa parking sini, situ ada kosong, dia kata. Jalan punya lah malas. Tiba-tiba ada kawan ajak, dia kata, "Jom teman aku join maraton," dia kata 40 km join maraton. Jalan pun malas join maraton. Dia kata tak apalah, dia pun register, ambil baju pun semua, dapat tampal nombor. Tuan-tuan rasa kawan ni tadi dapat cecah 40 km, tak dapat tuan. Dia nak momentum panjang tu, dia takkan dapat capai. Dia mungkin boleh 4 km pun kita kata hebat lah kalau dapat 4 km kan. Sama ada dia separuh jalan ataupun dia sampai, tapi hospital sedang lah, dia tak sampai dekat penamat kerana dia tak buat preparation awal. Sama lah orang yang macam nak naik gunung Everest, bukan main boleh beli tiket pergi Kathmandu kemudian pergi air apa semua tu, naik tak sampai tuan. Dia sampai takut lagi tinggi, roh dia bawa ke langit tu kan, meninggal tu kerana dia tak buat preparation awal. Dia orang yang nak naik gunung Everest ni, segala gunung kat Malaysia ni dia kena tapau dulu. Gunung Tahan ke, Gunung Kinabalu ke apa semua, barulah dia ni orang yang kita kata ada preparation nak naik gunung Everest. Maka begitulah kita, Ramadan ni kita nak momentum ibadah daripada awal sampai habis, dia kena start daripada awal juga tuan. Dia kena bina daripada awal. Contohlah contoh. Tuan-tuan nak khatam Quran bulan Ramadan, tuan nak start hari pertama, juzuk pertama, hari ke-30 juzuk 30 khatam at least sekali. Tuan-tuan tahu sehari tuan-tuan kena baca lebih kurang 10 helai ataupun 20 muka surat. 10 helai 20 muka surat kiri kanan 20 muka surat. Kalau hari biasa tuan-tuan baca Quran satu muka surat pun menguap 8 kali. Tuan-tuan agak-agak tiba-tiba Ramadan tuan-tuan nak baca 20 muka surat, tuan boleh baca ke? Tak boleh tuan-tuan kan? Kalau kita kata baca Quran pun, baca innal ladzina kafaru sawa'un, baca gitu sampai separuh, tutup sama, besok baca separuh lagi. Tuan rasa dia ni kalau tak warm up awal ada berangan nak khatam 30 juzuk Ramadan tu, kita kata cerah masa depan tak khatam lah, nampak gaya kan, sebab dia tak buat daripada awal. Ataupun kita kata, kalau kita tanya hari ketiga, kita kata dah berapa juzuk baca? Dah 6 juzuk baca. Dahsyat, hari ketiga 6 juzuk dah baca. Hari ke-28 kita tanya dah berapa juzuk? 6 juzuk lagi. Dia tak bergerak. Sebab apa? Sebab dia tak akan boleh habis. Dia akan pancit awal, istilah dia tak akan habis awal. Sebab tak bina momentum daripada awal. Sebab itulah sahabat-sahabat dan generasi salafus salih, kalau kita baca mereka ni berkaitan dengan Ramadan, mereka buat preparation 6 bulan sebelum. 6 bulan lepas Ramadan mereka doa supaya Ramadan mereka yang lepas tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 6 bulan sebelum Ramadan mereka akan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan buat preparation untuk hadapi Ramadan tu, supaya Ramadan tu dia tak terasa penat dalam buat amal. Dan sebab tu juga tuan-tuan, bila kita baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk bulan Rejab, Nabi ajar doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan berkatilah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Dia maksud berkat tuan-tuan. Kan berkat ni maksud dia adalah ziyadatul khair al-ilahi, bertambah-tambah kebaikan kita yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang tu kalau diberi keberkatan, dia akan banyak boleh buat baik dengan berkat itu. Kita kata rezeki berkat, orang ni gaji dia sikit tapi banyak kebaikan dia boleh dapat dengan rezeki dia. Kita tengok orang-orang dulu kerja nori getah, anak 10 orang, anak semua masuk universiti, dia pergi haji, suami isteri sihat, rumah tak ada hutang. Ni kita kata rezeki yang berkat. Walaupun kita kata duit simpanan tak adalah banyak sangat, tapi cukup semua Allah Ta'ala beri. Berbanding dengan kita hari ni, gaji bukan main besar, kereta besar, tapi semua bank punya hutang. Kemudian gaji besar, tak cukup ujung bulan, sibuk buat loan sana loan sini. Ni kenapa kan tidak berkat, tak dapat banyak kebaikan daripada benda kita dapat. Jadi bila Nabi ajar kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban. Maksud dia apa dalam bahasa lain? Ya Allah, bagilah kami boleh buat banyak kebaikan pada bulan Rajab, banyak kebaikan pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kenapa Nabi sebut begitu? Supaya bila bulan Rajab, bulan Sya'ban kita dah start buat amal, maka bila sampai bulan Ramadan kita dah tak terasa sangat. Bila kita dah start, tuan-tuan kalau nak khatam Quran bulan Ramadan, tuan-tuan nak baca 10 helai sehari, 20 muka surat sehari. Maknanya kalau bulan Rajab tu tuan-tuan sepatutnya dah start baca 5 muka surat sehari,
Kemudian masuk bulan Syaban, tuan boleh baca 10 muka surat sehari. Bila masuk bulan Ramadan, dia tak terasa sangat kalau tuan nak kerja 20 muka surat sehari, kerana tuan dah start awal lah. Tuan dah membiasakan diri dengan bacaan yang banyak. Begitulah dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebab itulah kita kata kita kena mula awal. Tapi kalau 2 hari lagi, sepatutnya lambat dah saya ceramah ni kan. Patutnya saya cerita ni bulan Rejab gitu ni. Inilah 2 hari lagi ni, kalau tak start lagi, tuan kena start lah. Daripada tak start langsung boleh lah start sikit-sikit, baca Quran sikit-sikit, warming up sikit-sikit, supaya bila sampai bulan Ramadan kita tak terasa sangat. Itu satu. Keduanya, dari sudut pembersihan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama banyak dalam kitab-kitab mereka menyebut tentang orang yang membaiki diri dekat-dekat dengan bulan Ramadan, iaitulah dengan banyak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita nak sebut pasal nak puluh, nak amal soleh bulan Ramadan sebulan, nak baca Quran, nak khatam, nak qiyamul, apa nama? nak tarawih, tak nak tinggal, tuan nak buat amal soleh ni, tuan kena ingat, amal soleh ni boleh dibuat bukan disebabkan kekuatan fizikal, bukan tuan. Tapi amal soleh ni boleh dibuat kerana kekuatan rohani. Tuan-tuan yang ada dekat sini pun mungkin ramai pakcik-pakcik, bukan ramai sihat sangat pun. Ramai yang ada sakit lutut lah, kena gaut lah, macam-macam kan. Saya ada satu surau, saya kuliah dekat Bangi tu, seksyen 16 tu. Pakcik tu, imam tu datang pakai kaki 6. Kaki 6 maksud dia pakai tongkat lagi tuan, 4 tu. Rumah dia dah lah tingkat, ingat tingkat 2 ke tingkat 3, tapi dia boleh. Kuliah saya dia datang tuan. Tuan rasa dia datang tu kerana kaki dia ke tak? Kalau kira pasal kaki dia tak duduk kan, dia ada alasan yang kukuh untuk duduk kat rumah. Tapi dia boleh datang solat berjamaah dengan pakai kaki 4 tu tuan. Kita ni elok-elok kaki, petang-petang boleh jogging daripada sini sampai ke IOI, balik semula petang-petang kan. Tapi surau tak boleh datang. Kerana apa? Kerana nak boleh datang surau, nak boleh buat ibadah ni bukan kekuatan fizikal, ialah kekuatan rohani yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Maka bila kita kata nak buat ibadah pada bulan Ramadan ni, selain daripada kita kena warming up awal, kita kena bina kekuatan rohani kita, supaya bila kita buat satu ibadah, kita rasa kemanisan dalam buat ibadah tu. Ni kemanisan ni tuan-tuan, bila kita buat, dia tak rasa penat. Sebab tu kita baca kisah orang dulu. Kenapa kita yang duduk akhir zaman, kita rasa betul ke Imam Syafi'i khatam Quran sehari sekali? Kita rasa macam betul ke? Kita rasa macam tu sebab kita tak biasa buat, dan kita tak mampu nak buat sebab lemahnya kita tuan-tuan. Macam kita dah tuan-tuan, contoh lah tuan-tuan, orang yang diberi kemanisan untuk buat satu benda, besok orang yang berkaitan dengan hobi dia. Contoh kita kata geng memancing kan, geng mancing, orang yang kaki mancing, cakaplah kat mana, celah mana, lubuk mana ada ikan banyak, dia sampai tuan-tuan geng mancing ni. Tak kira lah tempat tu nyamuk banyak ke, orang kata ada jin tasik ke apa, dia sampai, dia tak peduli tuan-tuan. Padahal duduk berjam-jam tunggu ikan semua. Kalau kita kata orang yang tak minat mancing ni, dia akan kata kenapalah susah payah nak cari ikan sampai kat sana, pergi je lah dekat pasar kan, tunjuk duit, tunjuk ikan mana nak, besar kecil semua ikan ada, dapatlah ikan kan. Tapi orang yang buat begitu kerana dia rasa kemanisan mancing tu, bila dia tarik joran tu dia rasa macam uish, bangga dapat tunjuk ikan. Kemanisan tu dia rasa, dia tak penat duduk lama-lama, dia tak penat kena gigit nyamuk apa semua. Orang yang suka beli makanan viral ni, tak tu Ramadan ni tuan, bazar Ramadan, ada bazar Ramadan kadang-kadang gerai-gerai tertentu orang beratur sejak pukul 3 petang. Contoh orang nak kata nak dapatkan kuih pelita paya jaras, betul lah kita kata kan. Dia kata kalau datang pukul 5, dia kata habis lah ni, kena datang pukul 3 beratur, pukul 3 sampai 4.30 boleh beratur kerana bulan puasa panas-panas, kerana nak makan kuih punya bazar tuan. 1.5 jam beratur, berdiri tarawih. Kalau baca lambat sikit, dia dalam hati siap lah imam ni, apa lah baca panjang kan. Dia bukan main hati je menyumpah, tapi berdiri kuih punya bazar, sanggup berdiri 1.5 jam. Kerana apa? Kerana dia rasa kemanisan nak dapat makan ni best ni, dia kata makan punya bazar. Dia dapat kemanisan, dia tak rasa penat berdiri. Sama macam pergi banyak tuan, orang yang kaki modified kereta kan, kereta ni malas tu nak pergi kedai kereta, yang tak kaki kereta ni lah kan, pergi servis kereta pun tinggal tu, orang tu telefon baru ambil balik, nak menunggu tu malas. Tapi geng-geng yang kaki modified kereta ni setiap bulan pergi kedai aksesori, pasang ni, pasang tu, tunggu ni, tengok tu, tengok ni kan, pasang lampu ni, pasang lampu tu, macam kedai tom yum dah kereta tu, macam mana. Kenapa dia rasa tak penat, dan kita ni malas kedai kereta? Kerana dia rasa manisnya buat benda tu kan, kemanisan. Tetapi kita tak dapat kemanisan tu dalam ibadah tuan-tuan. Macam tuan-tuan tengok Netflix kan, Netflix
Netflix tuan, kita nak cerita lagi bahaya daripada movie tu tengok tu. Movie tu paling lama kita tengok 2 jam setengah kan. Tapi Netflix ni tuan, yang bersiri tu 45 minit 45 minit, dan hujung cerita tu memang dia pandai, dia kait kita, tak dia kait. Nak tengok episod seterusnya ni, kita pun klik ujung-ujung top dia tarik gitu. Akhirnya kita habiskan 4-5 jam depan TV, depan skrin. Kenapa kita boleh habiskan 4-5 jam tanpa kita rasa penat duduk depan skrin? Kerana kita rasa kemanisan, best ni buat benda ni. Tapi dalam ibadah, alangkah bestnya kalau kita dapat kemanisan tu. Contoh baca Quran. Kenapa Imam Syafi'i boleh baca Quran 30 juzuk sehari? Kerana lepas baca 1 juzuk, dia macam kita tengok movie, tuan-tuan. Kita tengok movie, saya nak sambung je. Dia baca Quran, saya nak sambung. Lepas 1 juzuk, tak cukup lah 1 juzuk lagi. Rasa tak cukup lah, baca 1 juzuk lagi. Tu dia dapat kemanisan, tuan-tuan. Sahabat-sahabat solatnya panjang, dan solat mereka sangat tenang kerana mereka dapat kemanisan dalam ibadah. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah solat dekat kebun, dan burung sampai hinggap dekat badannya, kerana burung menyangka bahawa dia adalah pokok yang tak bergerak, kerana tenang dalam sembahyang. Kita baca kisah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni, dia pernah kena satu penyakit, panjanglah cerita dia, tapi saya ringkaskan, dia kena penyakit menyebabkan kaki dia kena potong. Bila kaki dia kena potong, tabib tu datang bawa dengan orang badan besar. Untuk zaman tu mana ada bius, tuan. Jadinya Urwah tanya, dia kata, kenapa bawa orang ramai-ramai, kita nak pegang sebab nak potong kaki ni? Dia kata, tak apa, tak payah pegang, bagi dia peluang aku berzikir sampai muka aku jadi merah, kau potong kaki aku. Maka orang pun biarkan Urwah bin Zubair zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lama-lama muka dia start jadi merah. Orang pun, doktor pun mula potong kaki dia. Dia tak sedar, tuan. Dia sampai orang tu sekejap, dia tu, Urwah, kaki dah potong. Maka bila dah potong tu, doktor tu kata nak kena celup dalam minyak panas sebab darah masih keluar, kan, nak matikan urat-urat tu. Maka Urwah kata, tak apa, bagi aku peluang sekali zikir. Maka Urwah pun zikir, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, sampai tempoh muka dia merah, celup kaki. Bila celup kaki barulah dia rasa sentak sikit, kerana kaki baru lepas potong, kena celup dalam minyak panas, dia sentak sikit. Tapi itu pun dia masih tenang lagi. Kalau banding dengan kita, tuan-tuan, semayang pun, aduh kan, semayang pun bukan main goyang sana sini, tak tenang sekali. Saya ingat bukan burung aja lari, kucing apa semua pun lari kalau tengok kita semayang, kena tak tidur diam. Urwah boleh potong kaki sambil berzikir punya tenang, tuan-tuan. Dia rasa nikmat ibadah, potong kaki pun tak rasa. Tuan-tuan boleh dah cuba lepas ni kan. Kalau doktor kata pakcik ni kena kecil manis ni, tapi potong kaki tu hebat sangat, potong jari lah, potong jari. Ibu jari ni nak kena potong lah, pakcik kena kecil manis ni, luka ni kan. Tuan-tuan boleh cakap dengan doktor, doktor tak apa, tak payah bius ni, tak payah pegang-pegang. Bagi saya berzikir, bagi tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, potong jari kaki saya. Tuan-tuan boleh buat. Saya ingat terbalik katil dekat bilik pembedahan tu kan. Mula potong tamu, tak boleh, tuan-tuan. Kita tak dapat. Orang dulu punya kemanisan ibadah. Sekarang satu dia sebab apa, tuan-tuan? Sebab dosa kita banyak. Dosa ni, kesan paling ringan dia adalah menyebabkan kita rasa hilang kemanisan ibadah. Tu kesan paling ringan dosa. Dosa ni dari kesan dia banyak lah. Dosa yang paling berat, besar, orang dah banyak sangat dosa, kesan dia akan menyebabkan muka dia jadi kelam, gelap, dia akan rezeki dia sempit, hidup dia rasa susah. Itu dah kesan paling besar. Tu kesan dunia, tu kesan akhirat jauh lagi lah. Tapi kesan paling ringan dosa adalah menyebabkan kita hilang kemanisan untuk buat ibadah. Kita buat ibadah ni rasa macam tak syok. Baca Quran sikit rasa macam boringnya baca Quran. Semayang sunat kalau boleh, kalau buat pun buat laju. Kalau semayang jadi imam, jadi makmum belakang rasa macam kenapa lah imam ni baca panjang. Kita tak rasa best buat ibadah kerana dosa sebenarnya. Tapi kita tak perasan. Mungkin kita rasa saya mana ada buat dosa. Bahaya, tuan. Orang yang tak rasa buat dosa tu lagi bahaya daripada orang yang rasa buat dosa. Tuan-tuan, perasan baik jauh lagi bahaya daripada orang perasan jahat. Perasan baik ni jauh lagi bahaya, tuan. Baik lagi dia rasa, aku ni banyak dosa, aku ni banyak lemah, aku ni aib, Allah tutup ini, Allah tak. Lagi macam-macam benda orang tahu ni kan. Tapi bila kita rasa kita banyak dosa, kita akan sentiasa minta taubat, ampun pada Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau kita rasa baik, bahaya, kita akan mula jadi mulia. Iblis, dia jadi iblis kerana apa? Kerana dia rasa mulia. Bila Allah Subhanahu Taala suruh sujud pada Nabi Adam, dia kata apa? Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lagi baik daripada Adam. Aku diciptakan daripada api, tu dicipta daripada tanah. Dia rasa dia mulia. Tu bahaya, tuan. Ya, kita kena ingat, kita ni banyak dosa.
Tak pasti dosa kita dengan orang, dosa kita dengan Allah Subhanahu Taala, kita sedar tak sedar, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil pun kalau kita tak minta ampun pada Allah Subhanahu Taala, dia bertumpuk dalam hati. Akhirnya hati kita jadi keras, hati kita mati dalam keadaan kita tak sedar. Maka tuan-tuan, sebelum Ramadan ni kita kena banyak munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun. Sebab tu ulama sebut, saya kata tadi, ulama-ulama suruh kita memperbaiki diri dengan minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Ramadan, supaya bila kita masuk Ramadan ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kita ringan. Kita ringan dengan makna kita mudah nak buat amal ibadah, kita mudah nak baca Quran banyak, kita mudah nak berzikir banyak, kita mudah nak solat tarawih berjamaah istiqamah sampai akhir, kita mudah nak bangun malam. Kerana semua ni kita sebut tadi bukan disebabkan kekuatan fizikal kita boleh datang, tetapi disebabkan oleh kekuatan rohani yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka kekuatan rohani ni nak dicapai, tidak ada cara lain melainkan dengan kita membersihkan diri kita daripada dosa. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas dosa-dosa yang kita tahu kita buat, dan kita hentikan dosa-dosa yang kita sedang buat. Kita semua tahu ada dosa-dosa yang kita tak boleh tinggal, ataupun kita tinggal buat balik. Kita tinggalkan dulu tuan-tuan. Sebaiknya tinggal terus lah. Tapi sementara nak Ramadan ni, kalau boleh tinggal supaya bila habis Ramadan kita dapat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa ni tadi. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut begini, la'allakum tattaqun? Kerana dengan Ramadan ni dia mendidik kita untuk jadi baik sebenarnya. Kalau kita betul-betul nak jaga pahala Ramadan kita, dia pahala Ramadan yang Allah Ta'ala beri puasa ni, kita puasa pagi tu macam tuan-tuan charge telefon lah. Tuan charge telefon pagi-pagi, tuan-tuan pergi sembahyang subuh, telefon tuan-tuan ada 100% bateri. Tuan-tuan pagi sahur tu Allah Ta'ala dah bagi tuan-tuan 100% pahala dah. Pahala puasa tuan-tuan dapat 100%. Kalau tuan-tuan jaga daripada buat benda-benda yang haram, benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka, tuan-tuan insya-Allah akan dapat 100% pahala tu sampai petang. Tapi saya ingat kita duduk Lembah Kelang ni payah juga nak dapat 100% pahala. Kadang kita dah jaga mata, jaga telinga, pergi bazar Ramadan petang, Allah yang meniaga tu bulat dah untuk aurat kan. Turun sikit pahala. Itu pun tuan-tuan jaga, tengok saya ditutup. Kalau tuan-tuan tengok tu, tinggal sikit lah pahala kan. Jadi tuan-tuan jaga. Mungkin sampai hujung tuan-tuan nak buka, tuan-tuan masih ada 85% pahala puasa. Ataupun tuan-tuan dapat 50% pahala puasa. Okey lah juga dapat pahala. Sebab Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Kam min sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Pahala dia habis. Kenapa? Kerana dia sekadar menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi pahala puasa tidak ada bagi dia, kerana dia tidak ada takwa dalam puasa dia. Takwa ni dia kena jagalah semua perkataan. Marah pun tak boleh. Sebab tu lah Nabi ajar kepada kita, kalau tengah puasa orang ajak bergaduh, tuan-tuan ni kalau tak puasa memang kaki bergaduh lah tuan-tuan. Mungkin ada di antara kita ni memang kaki marah ke. Bulan puasa orang ajak bergaduh, tuan kata inni sha'im, Nabi kata sungguhnya aku puasa, aku tengah puasa ni. Jangan cek pasal kan aku bertukar jadi warna hijau, payah kau kan. Ya, aku tengah puasa. Nabi ajar begitu supaya pahala puasa tak hilang. Kerana bila kita marah, kita akan hilang kontrol. Kita mungkin akan menyakiti orang, kita akan mungkin keluarkan perkataan yang menyakitkan hati orang. Walaupun kita kata orang tu cek pasal pada kita, pahala puasa kita tak hilang. Jadi sebab tu kita kata kalau orang betul-betul jaga puasa dia nak jaga Ramadan dia ni elok-elok, maka orang ni hujung-hujung Ramadan 30 hari dilatih dalam Ramadan begitu, insya-Allah dia akan jadi orang yang baik. La'allakum tattaqun. Daripada Ramadan dia jadi baik sikit, seperti mana dia jadi baik sikit lebih daripada sebelum daripada Ramadan. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya fikir lebih kurang macam itulah untuk kita ambil peringatan dan kita buat persediaan bagi menyambut Ramadan Al-Mubarak yang akan tiba tidak lama lagi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Ramadan kita tahun ni lagi baik daripada Ramadan sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita pada bulan Ramadan yang akan tiba dalam 2 hari lagi insya-Allah. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak insya-Allah.